Oh, Assalamualaikum, selamat petang. Salam satu dua. Selamat petang, Prof. Penat. Sangat penat. Saya baru je balik dari Mersing. Pelajar tahun 3. You all tak balik lagi. Kita orang tadi baru balik. Bawa student tahun 3 pergi ke pulau. Semua orang penat. Very packed. Ada banyak subjek. Pagi sampai malam. Kesian juga. But nanti you akan alami. It's quite good experience. Nice experience and have fun sambil belajar. Tapi you all datang your turn bulan 12 kan? I'm not sure bulan 12 weather dia akan macam mana. This week so far quite nice lah. Cuaca agak ombak tak ada, weather terang benderang, nice. So unbelievable. Bulan November still tak ada hujan lebat. Okay. Apa dia malam ni? Nasib baik Navin just refreshing sikit dalam group. So baru saya teringat, ini mesti nak tanya pasal malam ni ada ke tidak. Almost lupa. Okay, dah 35. Saya tak nak buang masa, panjang juga ni kelas ni. Saya akan cuba habiskan malam ni. Apa kelas kita malam ni Tengok slide sikit. Slide pun tak tengok lagi. Apa benda cerita malam ni. Present. Okay. Nampak slide saya ke? Nampak Nampak, Prof? Prof. Okay. Malam ni punya lecture about worm actually. About worms in marine environment. What kind of worms? So jangan fikirkan cacing tanah dekat darat, jauh beza. Some doesn't share the karakteristik yang jauh beza. Tak ada rupa macam cacing biasa. Alright, anyway, sebelum kepada worms, saya letak satu filem yang agak unik. We call it Ctenophora or cum jellies.
dia macam jellyfish lah, macam jellyfish, but not jellyfish. So ingat dalam laut banyak rupa macam jelly floating dalam laut, tetapi it's not related with jellyfish at all. Ini lagi lah. Macam hari tu saya dah cerita ada medusa yang bukan jellyfish dan sebagainya. But this time, this is another phylum. Means they cannot match Cnidaria pun. Tak boleh kita slot in taxonomically classified as a Cnidaria. Not even Cnidaria. So people have to, scientists have to create another phylum. Another phylum. It's crazy. Another phylum look like this, but I think no need to go to detail. Just malam ni lebih kepada banyak yang exposure saja. Ni especially yang macam ni. Ctenophora ni, call it Ctenophora, dalam laut dia planktonic, transparent, jelly-like, not jellyfish actually. Tak ada rupa jellyfish actually. Biasanya banyak dekat deep sea, very deep sea, very deep sea. You can explore it dekat YouTube, okay? Google it dekat YouTube, whatever. So, rupa dia macam ni pun ada. So, kenapa dia bukan jellyfish? Jellyfish must be medusa, but this one is not like a medusa. Okay, dia ada 8 band of cilia and ada apa tu? Luminescent, bioluminescent. Dulu dia finding ni orang baru, agak barulah jumpa group ni. Okay, sebab masuk dalam very deep sea guna kapal selam ke whatever. Ada nampak berkilat-kilat dalam air, sedangkan surrounding dia gelap gelita. So banyak dia berenang ni ada light ini, kita panggil bioluminescent. Macam ada cahaya macam ni. So this is another phylum. Tak banyak spesies lah. I forgot ada berapa spesies, saya tak ingat lah. Okay. Okay, comb jelly. Just expose saja kepada you all. And then kita pergi kepada kuliah kita yang sebenar pada malam ni, iaitu group of worms. Group of worms. Okay. Sebelum kita go deeper on this worm, let me explain some grouping or classification, not a taxonomic classification actually, because too many phylum, not species, phylum level, okay? Too many phylums in animal, dalam Animalia. The most primitive one is macam many times repeatingly saya cakap pasal Porifera, the most primitive, we call it Parazoa. And then the rest of the, selain daripada Parazoa, we call it Eumetazoa. Metazoa yang sebenar lah. And then, so satu Porifera, yang satu lagi adalah the rest of the phylum. The rest of the phylum. And then we call it Eumetazoa. Eumetazoa ni, Ctenophora ni tadi yang saya mention tadi, juga splitted daripada the rest. So divide into single phylum Ctenophora and the rest. And then the rest ni juga ada bilateria,
dan radiata. This is they are concerned about symmetrical form. Body sama ada simetri dia macam mana. Okey, sama ada radiata ni simetri radial simetri. Dia tak ada dia tak ada proper kiri kanan. Okay, manakala the rest, okay, so split lagi. Nidaria ni juga unique, and then the rest masuk dalam what we call bilateria. Maksud dia kat sini, the rest ni ada sifat simetri bilateral, ada kiri dan kanan, ada kiri dan kanan. So yang tadi ni nidaria tak ada kiri dan kanan. Maksud dia kita tak boleh ni simetri kiri dan simetri kanan tak ada. Okay, nidaria dah explain dalam sebelum ni kan. Okay. Dan kita akan buat adalah pecahan-pecahan lagi. Among the bilateral ni ada yang acylomate dan ada yang the real silum or silumate. Acylum means without silum. You pernah dengar perkataan silum kan? Pernah dengar perkataan silum? Dah belajar kan? I believe that you all dah belajar di metrik ke metrik kot. Silum. Pernah dengar? Rongga silum. Macam apa? Hole gitu. Sorry? Macam cavity. Yep. Baru je approve tadi tu. Tengok ada dalam skrin tak? Saya tak nampak dia. Dah masuk, Prof. Dah masuk kan? Sorry. So saya rasa dah complete dah. Alright. Bilateria ni sudah. Dan malam ni kita akan sentuh berkenaan dengan acylomate dan the real silumate. Without silum and with silum. Okay. Dan seterusnya lah. Most of the common phylum akan duduk di dalam ini. Kemudian silumate ada deuterostomia dan protostomia. Ini adalah cara belahan dalam waktu perbiakan. Ini lebih detail lah, agak-agak detail, very detail. Anyway, just saya nak mention about symmetry tadi. Why they grouping, cuba group and the whole animal semua tu dalam ada yang simetri macam ni, ada yang simetri macam ni. Why bilateral symmetry considered as lebih advanced compare the radial symmetry and so on. Okay. Sebelum tu saya ulang lagi sekali, apa dia bilateral symmetry? Bilateral symmetry maknanya ada duplication of belah kiri dengan kanan sama. Okay. So lateral means sebelah. Okay. Lateral, kiri kanan. Itu panggil lateral. Okay. Bilateral maknanya ada dua lateral, kiri dan kanan. Ini adalah bentuk simetri ataupun dalam belahan dua lah, kita belah dua. Kenapa bilateral? Ni ada, maafkan saya, ada azan sekejap, kita respect azan sekejap.
Okey. Boleh sambung Sekejap. Apa dia bilateral symmetry tadi? What is the advantage having this kind of symmetrical orientation of the body? Okay, our body. Satu adalah advantage in terms of movement, especially direction. In terms of direction, mudah. Sekarang sudah ada depan, sudah ada belakang. Sebab most of the saya rasa lepas ni dah tak ada lagi dah yang melekat ke macam Nidaria, coral apa semua, dia sessile, dia melekat. Lepas pada yang lebih advance ni semua sudah boleh bergerak. Tak semestinya ada kaki tapi sudah boleh capable untuk move from one place to another place. Movement towards prey or host. Maksud dia ada tujuan lah untuk pergerakan tu, sama ada pergerakan. Maksud dia kat sini lebih kepada direction of movement. Maknanya nak bergerak ke satu arah untuk tujuan mendapatkan makanan ataupun menuju kepada, kalau dia jenis parasite, nak duduk dekat host dan sebagainya lah, rumah dia. So itu adalah keperluan untuk bilateral symmetry tadi. So kiri dan kanan tu seolah-olah dah ada ke depan, dah ada bahagian depan, so bergerak tu lebih mudah. Bayangkan medusa, still dia tak ada arah depan, nak tuju ke mana? Mana depan dia? Tak ada depan, tak ada belakang, tak ada anterior, posterior. Now they have it. Satu lagi adalah cephalization. Cephalization mean pembentukan kepala, cephalic. Cephalic tu kepala. Sudah ada kepala. Okey. Dan apabila kepala tu, itu juga menggambarkan arah. Macam kita bergerak macam ni. Most of the haiwan dia macam ni, kepala duduk depan, di jalan macam ni, merangkak ke, berenang ke. Kita tak ada lah macam ni, kita merangkak je. Macam ni kan, baby lah, waktu baby kita macam ni kan. Tapi kita macam ni, kita berdiri, bergerak macam ni kan. Tetapi cephalization maknanya ada arah macam ni dan boleh menuju ke destinasi nak dituju dan sebagainya lah. Dan sekarang sudah ada directional sense organ. Maknanya pembentukan saraf sudah lebih advance. Kalau saya kata hari itu dalam Nidaria sudah ada nerve, tetapi nerve dia pun very simple nerve. Okay, ada sensory, kemudian ada sort of kalau dia nak respond macam mana, itu saja. Very simple. Sekarang sudah ada sense untuk chemoreception, light sensing, sudah ada bentuk macam ada mata, maknanya dia boleh nampak dan sebagainya. Dah sudah lebih advance lah. Okey. Dan yang dalam air perlukan dia boleh sense the movement of surrounding dia. Surrounding air lah, air bergerak, so dia boleh tahu arus bergerak ke sini dan sebagainya. So sudah ada nerve yang lebih advance lah. Dan ini sudah directional tu maknanya ada ke tepi dan mungkin ada develop dia punya central nervous system. Di mana bukan dalam bentuk, bukan semua ada otak lagi, ada. Tapi sudah ada directional control untuk
sistem saraf dia sudah seolah-olah ada yang mengawal lah, sudah ada kawalan. Ini sepatutnya saya letak diagram ni lebih depan actually. Ini adalah nak menggambarkan yang ini tadi. Kalau coelomate ada pecah kepada apa yang dimaksudkan dengan deutero ni, kadang-kadang kita semua phylum tu dia ada sifat ini, iaitu waktu embryonic, perkembangan embrio dia ni, setengah phylum akan masuk grup ni. Maknanya semua ahli dalam phylum tu, semua spesies dalam phylum tu mengalami perkembangan embrio dia macam ni. Maknanya pecahan-pecahan sel macam ni. Yang ini ada pecahan yang berlainan. So people use this kind of even embryonic development ni pun kita boleh gunakan bahawa certain karakteristik ni can be shared by, kita boleh nampak dalam semua spesies dalam phylum ni contohnya. Okay. Ini protostomia dan deuterostomia. Maksud dia, let's say protostomia, most of the group mengalami protostomia. Manakala echinoderm dan chordata ni deuterostomia. Maknanya waktu dia semasa belahan sel, semua spesies sama saja. Semua spesies echinoderm dan juga chordata semuanya macam ni punya belahan sel dia. Manakala the rest tadi semua any species share the same belahan dalam ataupun perkembangan embrio dia macam ni. Macam tu sekali orang kaji what they share characteristically in common lah. Share among the species. Okey, tetapi yang penting malam ini adalah ini, iaitu coelom. Okey. There is a group of acoelomate, maknanya haiwan-haiwan yang tanpa coelom, without coelom, pseudocoelom, and yang ada the real coelom. Apa benda Allah coelom ni? Saya percaya ramai pelajar pernah dengar. Dan saya juga percaya hampir semua pelajar tak pernah tahu pun sebenarnya apa benda coelom. Tahu cavity. Saya selalu bagi analogi macam ni. Let's say our body. Kamu rasa kita ni masuk grup mana? Acoelomate, pseudocoelomate or coelomate? Nova. Keluar dia, muka dia keluar, saya tanya dia. Coelomate. Nova. You rasa badan you macam mana? Ada rongga coelom tak? Ada. Kot, coelomate ada. Kita tak pernah buat dissection badan kita kan. Contohnya macam ni lah. Ayam. You pernah potong ayam? Tak. Tak pernah potong ayam? Wish, tak pernah. Tak pernah pergi dapur. Orang ladies ni mesti pernah potong ayam kan. So, you rasa ayam tu ada coelom ataupun tidak? Tak pasti je. Nak jawab kan salah. Tak ada markah. Balkis, you rasa ada coelom tak? Ayam. Okay. Yang lain agree macam tu? Agree pendapat Balkis? Syukri, saya tak nampak gambar banyak lah sini. Saya tak tahu macam mana. Rugilah tak nampak. 6 orang je nampak kat sini. Cepat-cepat Ain Amirah ni tutup gambar dia.
Syukri, ya. Ada Prof. Oh lama, handsome Syukri ni. Ha. Apa ni? Pernah main dengan ayam ke makan ayam goreng. Ayam goreng tak jadi, dia drumstick tak jadi macam tu, tak boleh imagine. Ayam is a group of chordata which is patutnya silum, ada rongga silum. Okey, ada silum. Kebanyakan haiwan yang advance ada rongga silum. Tetapi kamu jangan bayang, you sebut rongga, katalah dalam badan kita, rongga maksudnya ada berlubang besar. No. Saya bagi you imagination macam ni. Use my analogy. You pergi ke, pernah shopping dekat Tesco. Oh, Tesco tak ada. I mean shopping complex. Beberapa plastik bag. Kan? You letak baju dalam satu plastik, sayur satu plastik. Kan? And then sampai kat kaunter dia offer you lagi plastik. And then you masukkan plastik-plastik you tu dalam satu plastik. Faham tak maksud saya? Plastik-plastik yang you bungkus tadi tu, you masuk dalam plastik, satu plastik lagi. Dan dia tu duduk rapat-rapat. Dia duduk rapat-rapat. Duduk rapat-rapat seolah-olah dia satu body. Tetapi sebenarnya dia splitted antara plastik dengan plastik kurungan tadi kan. Jadi space between plastik-plastik di dalam tadi tu, itulah dia silum. Seolah-olah tak ada rongga. Sebab dia duduk rapat-rapat kan. Duduk rapat-rapat. Baju tahu je lah. Baju kan boleh ni kan. Jadi kita boleh rapatkan dia kan. Seolah-olah macam tu. Tetapi sebenarnya ada rongga di antara organ-organ tu. So itu boleh kita guna analogi sebagai rongga silum. Sebab kalau you belah ayam, you potong hati sekali selalunya dengan jantung kan ayam tu. Kadang-kadang ada sepatu ada pula pedal. Tak boleh ni. Semua tak pernah belah ayam ni. Siang ayam. So semua duduk dalam terbalut tersendiri. Dan kalau kamu perasan lepas ni potong ayam, ladies ke apa ke, dia ada selaput. Pada satu organ tu dia ada selaput. Dia ada balut. Betul ke tidak? Betul. Organ dalam tu semuanya berlapik. Tapi duduk rapat-rapat. So you boleh selak dia senang je antara organ-organ tu. Okey. Itu adalah analogi saya lah. Okey. Saya harap untuk bezakan ni. Kita akan teruskan kepada ini sebab haiwan-haiwan ni mereka gunakan rongga silum ini untuk grouping. Setengah-setengah haiwan tak ada, setengah-setengah haiwan ada, setengah-setengah haiwan ada macam tak ada. Macam tu. Okay. The first one, asilomate. Asilomate maknanya without silum. Kalau without silum, maksud dia rapat-rapat lah. Rapat-rapat without coverage of selaput and so on. Anyway, dalam Cnidaria kita panggil diploblastik. Pernah dengar diploblastik? And then hanya dia saja, hanya Cnidaria aja diploblastik. Yang lain dah maju, cacing-cacing lain, worm lain ke, apa saja ke, triploblastik. Now, triploblastik. Maksud triploblastik, 3 layer sel. Ingat diploblastik, ada di luar kita panggil epidermis. Tengah-tengah
mesoglia, dan sel di dalam kita panggil dia gastrodermis ataupun endoderm. Ectoderm, mesoglia, endoderm. Yang selnya dua ni je. Yang ni without cell kan, tengah-tengah. That's why dipanggil diploblastic. Dua layer sel. Tetapi now, triploblastic. Triploblastic macam ni juga. Sama. Ada endoderm, ada ectoderm. Now ada satu lagi. Mesoderm. So, mesoglia now become mesoderm. Apa beza dia? Mesoglia without cell. Sekarang ni memang sel. Dia ada 3 layer sel. 3 layer sel. Macam mana 3 layer sel? Kita ada banyak sel. Kita explain apa yang dimaksudkan. Selalunya ectoderm warna biru ni. Warna biru ni. Warna biru ni. Di luar, our skin cell. Bawah skin kita ada apa? Kulit tu skin lah. Bawah kulit kita ada otot-otot kita kan. Otot-otot adalah organ already kan. Already an organ kan. Jadi sel luar sekali kita panggil dia adalah yang biru ni. Okay. Ectoderm. Okay. And then mesoderm tu adalah bahagian, of course lah, nama bahagian tengah. Warna merah ni mesoderm. Iaitu adalah sel mungkin daripada otot-otot, muscle. Itu dah kita panggil dia ataupun dibina oleh sel-sel mesoderm. Okay, mesoderm. Kebanyakan internal body, internal organ, hati ke apa benda tu, semuanya adalah mesoderm. So endodermnya apa? Endoderm yang kuning ni, iaitu digestive tract. Salur penghadaman tu adalah endoderm. So secara mudahnya, luar ni kulit kita ectoderm, di dalam yang dimaksudkan di dalam adalah mulut sampai anus tu. Dia adalah tube. Tube tu, itu adalah endoderm. Okey? Yang lain adalah mesoderm. Organ-organ yang lain adalah mesoderm. Okey? So, haiwan-haiwan, especially untuk malam ini, kita bincang worm saja. Rupa macam worm ni, banyak sekali. Kita divide into dari segi benda ni, triploblastic ni. Satu asilomate, tanpa silom langsung. Ini, tapi semuanya adalah triploblastic. Okey, sampailah chordata, termasuklah diri kita. Masuklah manusia adalah triploblastic. Okey, diploblastic ni yang yang primitif. Sponge langsunglah tak ada. Okey, now from now on yang the rest of the phylum, banyak-banyak phylum adalah ada sama ada coelomate, pseudocoelomate ataupun ada real coelomate. Okey, kita akan pergi satu persatu group. Okey. Macam ni, coelomate macam ni. Ini. Di samping tu, kita ingat lagi yang saya kata, grup-grup haiwan sekarang sudah ada kepala, sudah ada hujung depan, hujung belakang, anterior, posterior, dan ada simetri tengah, bilateral symmetry, kan? Sudah ada hujung depan dan hujung belakang. Okay. Kita pergi yang pertama, iaitu acoelomate group. Ini bukan satu phylum tau. Acoelomate ni bukan phylum. Dia group of phylum. Okey. Iaitu phylum-phylum yang tanpa silum. Ataupun ada group yang ini, yang dipanggil pseudocoelom.
Silum yang palsu, pseudo palsu kan, you tahu? Pseudo maksud dia apa? Pseudo Tahu. maknanya not the real thing, bukan sebenar, okay? And then silumate. Okay. Malam ni saya kata saya akan kumpulkan semua filem-filem yang berbentuk worm. Begitu banyak sekali filem mempunyai bentuk worm. Bukan spesies, ini adalah filem. Level atas lagi. Okay. Apa dia? Saya nak sentuh tengok malam ni. Ada 15 filem. My God. Filem 15. Malam ni saya nak cover. 15 filem. Kalau kita tahu chordata tu, Mammalia ke Reptalia, hanya dalam satu filem, kita ada banyak lagi filem-filem yang halus-halus. Terasing sendiri punya filem. Okay? Dan ada filem yang hanya ada satu spesies. Kenapa? Sebab spesies tu tak boleh masuk dalam mesh mana-mana filem. So we have to create another filem. Sebab tu saya kata dalam lecture yang pertama dulu, orang jumpa new species jadi kecoh. Satu dunia. Tapi kalau invertebrates, tak payah berlambak-lambak new species. Tetapi orang jumpa mammals, new species, akan orang, wow, pelik new species. Tetapi dalam marine invertebrates, new species very common orang jumpa. Senang, terlalu mudah, bukan terlalu mudah lah. I mean, bayangkanlah satu spesies bukanlah new species, bukan new genus, new phylum, tak boleh match. Langsung mana-mana phylum tak boleh match. Bayangkan. Strange animals. Okay. Grup yang pertama, Asilomate, ada 3 phylum. 3 phylum. Iaitu yang pertama Platyhelminthes, iaitu jenis cacing pipih, platy. Lepas tu ada Dimertia. Platyhelminth ni banyak spesies dia, beribu-ribu. Biasanya ada yang parasite dalam perut kita dan dalam animals dan sebagainya, Platyhelminth. Dimertia ni memang marine saja. Ada lebih kurang 900 spesies. Natostomulida, pelik-pelik, nama pelik-pelik, lebih kurang 100 spesies. The whole phylum tu, okay? And then 3 ni saja yang Asilomate, without Rhongosilum. Okay? And then kita ada banyak lagi kat 10 phylum yang we call it Pseudosilomate. Gastrotricha, Nematoda, Kinorrhyncha. Nama insya-Allah saya tak akan tanya, you tak payahlah hafal nama ni. Saya tak tanya apa. Kalau saya suruh you hafal, please hafallah nama tu. Tapi yang ni kalau soalan keluar, ada soalan keluar, tetapi saya tak suruh you namakanlah. Ada juga yang suruh nama yang saya akan mention. You have to remember this group. Okay, biasanya group yang you strange for you, tetapi number of species dia sangat banyak. Okay, ini biasanya worm ini bersaiz kecil. Bersaiz kecil, maksud saya kecil adalah milimeter, even lebih kecil daripada milimeter. Saiz dia. Okay. Dan nanti saya akan sentuh dalam last slide what we call it Miobenthos. Miobenthos maknanya, benthos tahu benthos? Haiwan yang tinggal di bentik dasar. Dia duduk dalam sedimen, tetapi dia bukanlah mengorek makan sedimen, tetapi dia lalu celah-celah sedimen. Bayangkan betapa halusnya dia. Dia boleh lalu celah-celah pasir. Dia tak makan, dia tak ingest, mengorek, dia tak mengorek, tetapi dia boleh glide celah-celah. Maknanya sangat haluslah saiz dia. Sebab pasir-pasir tu sebenarnya
ada space antara butir-butir pasir tu, ada space. So dia boleh lalu celah-celah tu je. Sangat halus. Kebanyakan ini. Okay. Nanti saya akan sentuh. Dan ada worm yang coelomate. Banyak lagi coelomate yang lain seperti tapak Sulaiman, bivalve, haiwan-haiwan ikan yang lain yang lebih maju, semuanya adalah coelomate. Okey, tapi saya sentuh adalah worm-like phyla. We call it Aschelminthus. Helmin mean cacing, worm. S makna look like. Okey. Semua ni berbentuk cacing. Tetapi semuanya berlainan phylum. Bukan berlainan spesies, tetapi berlainan phylum. Saya akan mungkin tanya juga, mungkin lah, bukan bocor soalan. Apa dia berlainan spesies dengan berlainan phylum? You kena fikirlah. Tak ada dalam teks saya, tetapi you kena berfikirlah apa maksud berlainan phylum dan berlainan spesies. Okay. Ni ada grup-grup yang nama dia ni. Tapi semua kita kumpul malam ni adalah untuk worm-like. Ataupun phylum-phylum ni, binatang-binatang phylum ni semuanya berbentuk macam cacing. So cacing dekat laut dahsyat. Bukan saja berbeza spesies, berbeza phylum. Okey. Sangatlah diverse. Okay, kita pergi yang pertama, Coelomate. Coelomate tadi saya dah mention tadi. Triploblastic, masih ingat lagi? So saya terangkan sekali lagi. Coelomate means ada ectoderm, skin. Ingat, skin is ectoderm. Manakala endoderm adalah gut. Kita punya salur penghadaman. Start daripada mulut. You tahu kan, mulut ni tiup dia bersambung sampai ke anus, kan? You ada kelas ke lepas pada pukul 8, pukul 9? Very nice. Dalam badan kita ni very nice. Ada tiup yang ada bukaan, 2 bukaan. Buka sini, ada bukaan di bawah dekat our anus. Maknanya kalau kita masuk ke sini, kamera ke boleh keluar kot satu another. Betul tak? Ada lagi tube yang unik dalam badan kita. Ada masuk tapi tube tu berhenti dalam badan je. Masuk tapi tak ada tempat keluar. Apa dia, you rasa? Our lung. Lung kita juga tube. Iaitu masuk ke hidung, stop, dia berhenti dekat kita punya alveoli. Tube tu sampai situ je. Kan? Tube tu. Tube juga. Dia tube juga. Satu lagi tube adalah keluar, hanya ada lubang keluar saja. Masuk tak ada. Maknanya tube dia separuh. Ada lubang, itu bahagian keluar. Tube tu untuk keluar je, tapi start daripada dalam. Iaitu kita punya buah pinggang. Juga tube. Keluar kita dekat salur kencing. Salur kencing tak bersambung dengan anus kita. Ingat kan? Dia tube yang lain. Dia tube yang berlainan. Tube yang berlainan. Dia tube berlainan. Dia ada masuk dekat buah pinggang. Lepas tu keluar dekat kita punya salur kencing. Okay. Nice. Satu lagi tube yang juga lagi pelik. Dia tak ada opening langsung. Tapi berseligat tube tu dalam badan kita. Apa dia? Tube apa? Usus kita, bro. Apa dia? Usus. Usus. Usus? Usus sambungan daripada mulut lah. Saluran darah. Salur darah. Yes. Salur darah.
masuk ikut jantung, masuk pergi mana-mana. Dia tube yang tak ada opening. Duduk berkeliling dalam badannya. Salur darah. Pandai. Okay, anyway, itu cerita tambahan untuk memahami biologi tubuh kita. Okay, anyway, yang dimaksudkan triploblast tadi, ingat mulut sampai anus, bibir, seolah-olah bersambung dengan skin, betul? Kulit kita bersambung dengan, seolah ada border. Kat mana endoderm, mana ectoderm? Ini ectoderm. Sampai sini. Mana start dengan ni? Belah dalam tu dah mula start endoderm dah. Okay. Masuk ke mulut, esophagus kita, pergi ke stomach kita, and then usus kita, usus kecil, usus besar berkeliling, appendix ke apa ke, berkeliling ni, sampailah rectum dan juga keluar ke anus tu. Dia memang satu keluar tu. Itu adalah sel-sel endoderm. Okey? Jadi mesoderm adalah apa? Yang the rest. Otot kita ke, jantung ke, apa benda yang organ-organ kat dalam adalah daripada mesoderm. Okey, anyway, apa yang coelomate tadi? Dia ni, kalau kita tengok, dia tak ada rongga yang dikatakan sebagai silum. Ingat tadi imagination saya bagi tadi, plastik dengan plastik ni, ini seolah-olah kita ambil baju, kita ambil sayur, letak dalam plastik tanpa satu plastik yang berasingan. Faham tak? Tadi saya kata beli belah tadi, sayur kita letak satu plastik, baju letak satu plastik, kasut letak satu plastik, and then letak dalam satu big plastik. Now, without plastik kecil-kecil di dalam, just ada satu plastik besar saja kita dump di dalam. Okey? Boleh bayangkan? Itu adalah coelomate. Okey. Boleh bayangkan. So, tak apa, tak ada apa ni. So, saya dah mention tentang three germs ni. Organ-organ ni saya dah mention coelomate ni. Dia sudah ada, dia ada 3 tetapi tak ada silum saja yang memisahkan antara organ-organ. Dan satu lagi adalah sudah ada cephalization ini semua ni, dia ada sebelum tu. Okey. Grup yang pertama, platyhelminths. Cacing pipih. Ini biasanya cacing pipih ni dikenali sebagai dalam perubatan parasit, jenis-jenis parasit. Kalau belajar perubatan, dia ada kursus nama parasitologi. Parasitologi maknanya apa-apa yang parasit dalam badan kita. Salah satu parasitnya adalah cacing pipih. Ada dalam usus kita, biasanya dalam usus lah. Macam mana dia masuk, wallahualam lah, kita kena belajar biologi, medical lah. So, banyak spesies. Banyak sangat spesies. Dalam badan kita saja, dalam binatang lain kan, binatang-binatang dalam tikus ke apa saja binatang, parasit di dalam haiwan. Okey, ni cacing pipih dikatakan sangat banyak, lebih kurang 30,000 spesies macam ni. Bukan 30,000 ekor, 30,000 spesies. 30,000 jenis orang dah jumpa. Cacing yang parasit. Okey, tetapi kita tak nak cerita pasal parasit dalam perut manusia, perut binatang, bukan. Kita nak cerita adalah marine fauna. Ada grup yang bukan parasit tetapi hidup bebas tanpa perumah di dalam laut. Platyhelminth. Sayang, saya semalam pergi ke Mersing tu, student ambil tu ada nampak satu macam ni lah platy apa ni semua tanya. Saya pun ambil tengok flatworms.
So, dia flat worms tetapi dia bukan parasite. Ingat marine punya flatworm mostly, kebanyakannya bukan parasitik. Yang dimaksudkan sini 80% adalah parasitik, 80% apa? Spesies. Daripada 30,000 ni, 80% adalah parasitik adalah yang bukan marine. Okey? Yang bukan marine. Sebab kebanyakan 30,000 spesies kebanyakannya parasit. Okey? Tetapi kamu nampak sini tak cantik. Platyhelminth yang duduk dekat laut. Ni dia. Warna bintik-bintik. Dia macam ni lah flat ni. Kita satu kelas yang daripada Platyhelminth ni, nama dia Tubularia. Kelas Tubularia, bukan spesies. Adalah Polycladida, apa benda nama spesies dia. Tetapi lebih kurang 3,000 spesies. Hidup bebas dalam laut, tak perlu perumah. Okay? Dia berenang, tapi dia kecil. Kadang-kadang orang nampak, kadang-kadang tak nampak. Okay? Sangat kecil. Free living and small in size. Jangan main-main dengan worm dekat laut. You kalau saya tunjuk color je, mesti you kata cantik kan. Inilah dia platyhelminth di dalam laut. Flatworms di dalam laut. Bukan parasite. Tapi dia adalah bebas hidup di celah-celah batu. Kadang-kadang berenang dalam air. Sangat cantik. You, lepas ni boleh buka YouTube. Type lah flatworms. Marine flatworm. Type lah Google. Banyak dia berenang. Okay. Cantik. Sangat cantik. Dia berenang macam ni. Berenang. Tapi sudah ada kepala, sudah ada depan dan belakang. Maksud dia arah berenang tu sudah ada. Berbeza dengan medusa berenang. Tak ada arah. Okay. The next phylum. Kita panggil ribbon worm. Ribbon worm ni, ini jangan, saiz dia kecil. Bukanlah kecil. Maksud dia lebih kurang panjang-panjang ni ya. Nematia ni selalu kita jumpa lah dalam kalau ambil sedimen, basuh-basuh sedimen dalam laut, selalunya kita jumpa lah. Quite common lah. Nematia ni selalunya kalau pelajar kita ambil sedimen laut, kita basuh, kita tengok apa dalam sedimen, selalunya dia tak ketinggalan lah. Dia ada. Okay. Dan ada yang selalunya berwarna putih. Putih kosong saja. Tapi tidak transparent. Putih susu. Itu adalah nematia. Dan satu lagi, ni tengok ni. Dia ada banyak spesies. About 1,000 of species juga. Ni. Melengkar-lengkar ni. Ini bukan. Ini, ingat lagi. Ini apa? Merah ni apa? Siapa merah ni apa? Baru last lecture. Sea fan. Gorgonian. Okay, sea fan. Tengok balik ni. Tapi ini worm ni nak tunjuk ni. Ini dia worm. Okay. Ribbon worm. Kita panggil worm ribbon. Worm bentuk ribbon. Okay. Satu lagi, dia ada 3 kelas Acoelomate, iaitu kelas yang lagi unik. Shape dia macam ni, sangat halus, setengah mm. Banyak dalam sedimen, banyak dalam sedimen. Dan bilangan spesies dia about 100 spesies. Satu phylum tu ada lebih kurang 100 spesies je. Okay, tak banyak. Natostomolida. So, you tak payahlah baca, ni just nota additional saja. Shape dia lebih kurang macam ni. Okay, shape dia lebih kurang macam ni. Susah nak explain about the shape. But just nak expose to you, there is a phylum. Kenapa tak letak dalam satu phylum worm?
banyak karakteristik dia tak boleh mesh together. Macam saya cakap tadi lah. Okay. So, 3, ingat 3, you kena tahu 3 jenis, 3 phylum yang without xylem. Platyhelminth yang sangat besar grup dia, sangat diverse. Satu lagi adalah Nemertea dan juga satu lagi Gnathostomolida. Sebab you all tanya saya exam, pasal ada yang bertanya saya pasal exam kan. So, saya bagi satu contoh exam lah. Question. Saya tak suruh you ingat nama ni, tetapi saya list down nama-nama. You choose mana yang asilomate. Contohnya. So, you tak payah hafal nama. Sudah ditulis dalam kertas soalan tu, ada. You just choose. Gnathostomolida ni adalah ini. You tak payah eja ni. Saya dah provide. Tetapi at least you tahu ada 3 yang asilomate. Right? Pseudosilomate yang lebih banyak grup dia adalah pseudosilomate. So what is the pseudosilum? Apa beza pseudosilum dengan itu? Pseudosilum dia ada silum tetapi not complete. Dia tidak complete. Macam maksud apa tidak complete ni? Ini diagram secara diagram. Potongan, kalau kita potong worm, dia macam ni shape dia. Ni worm, kalau kita potong tu, pseudosilum maksud dia ada endoderm, ectoderm dan ada endoderm. Tetapi mesoderm dia dipisahkan oleh rongga ni dan rongga ini kita panggil pseudosil. Rongga ni bukanlah besar macam ni. Dia tetap berlipat-lipat macam saya balut-balut tadi tu. Dia rapat-rapat. Ini just diagrammatically macam ni lah. Dia tak adalah rongga kosong macam ni, berlubang macam ni, tak ada. Bukan. Dia just nak mention ada space. Okay, ada space yang membezakan dia antara rongga-rongga dalam ni. Dan ada organ-organ ni, mesoderm ni, organ-organ mesoderm, ingat internal organ, tidak dibalut dengan betul. Sebab tu dipanggil pseudosilomate. Mesoderm muscle line ectoderm. Macam mana tu? You boleh bayangkan. Mesoderm, ini katalah organ otot-otot, with line ectoderm macam tu. Ni line ni. Ni ada muscle di tepi ni. Susah nak explain. Nanti mungkin saya boleh combinekan tiga-tiga, iaitu pseudosilum, the real silum dengan asilum. Dekat-dekat mungkin boleh bezakan. Kita tengok kumpulan ataupun phylum-phylum dalam pseudosilum. Yang pertama, nama dia pun saya tak tahulah macam mana you boleh nak ingat. Kinorhyncha, juga spesies Miofauna, Miobenthos, sangat kecil. Shape dia macam ni. Tak tahu nak ni. Scientist tak boleh masuk any phylum. So another phylum being created untuk nak letakkan haiwan ni dalam grup mana. Buat satu phylum nama Kinorhyncha. Okay. Dan ini adalah worm yang jenis Miobenthos. Size kecil. Less than meter. Less than mm. Okay. Saya tak banyak nota. Tunjuk kat you. Just nak expose saja. Macam ni lah rupa dia. Satu lagi. Gastrotricha. Masya Allah. Juga halus-halus. Duduk celah-celah sedimen. Duduk lalu celah-celah sedimen. Macam ni lah. Juga saintis tak boleh masukkan dalam
worm-worm yang lain. So terpaksa buat satu phylum lagi. Nama dia Gastrotricha. So another phylum. Bukanlah another kingdom. Dia still rupa macam sifat Animalia, tetapi phylum kena create baru. Okay, Gastrotricha. Ada beberapa ratus spesies, tak silap saya. Ini lebih panjang. Lebih kurang beberapa cm panjang. Macam jari kita panjang. Hair worms ni. Hair worms ni. Dia berbelit macam ni. Dia juga ada dekat sampel dekat dasar laut. Saya pernah jumpa ni, banyak kali juga jumpa ni. Tak tahu apa benda worm macam ni. Kepala dia macam ni. Macam kepala ular. Tak tahulah. Halus sangat. Halus macam rambut. Apa ni? Apa benda? No idea. Tak ada colour, tak ada plain. Macam tu je. Tapi bergerak laju. Dekat laut, Masya Allah. Especially dekat sediment. You ambil sediment, Masya Allah. Macam-macam creatures. Macam-macam animals yang strange yang kita akan jumpa. So this is another phylum. We call it Nematomorpha. Okay. Loricifera, macam-macam, Masya Allah. Saya rasa Loricifera ni among the phylum yang paling baru. Maksud dia orang jumpa phylum, bukan jumpa, orang create, bukan jumpa, orang create another phylum yang paling baru, iaitu pada tahun 1983. 83 ni you rasa lama? No. Phylum-phylum lain 1800, 1700 orang dah jumpa phylum tu. Tapi ni tahun 1980, paling recent. Phylum ni di-create selepas jumpa spesies ni. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Create another phylum juga. Paling latest. Dan hanya satu spesies je. Satu spesies saja dalam satu ahli je dalam satu phylum tu. So ingat satu phylum, bilangan spesies antara satu-satu phylum tak sama. Ada yang berjuta, ada yang satu. Ingat phylum tu karakteristik yang berbeza. Tetapi bilangan ahli dalam bilangan spesies tak sama. Ada yang banyak, ada yang sikit. Okay, tak payah explain lebih. Shape dia lebih kurang macam ni. 0.5. Sangat halus. Okay. Juga Myobenthos. Acanthocephala ni lebih besar. Beberapa cm in size. Acanthocephala kecil. Acanthocephala mostly adalah kecil. Ada yang parasite and so on lah. Rupa dia macam ni. Pun terpaksa create another phylum. Tak boleh nak masukkan, combinekan dalam satu phylum. Karakteristik dia tidak sama. Dia punya. So, create another phylum. Tapi ni lebih lama lah. Yang ni tadi memang very recent. Baru lagi orang jumpa phylum. Okay. Rotifera. Tapi Rotifera ni, phylum Rotifera ni banyak. Yang ni kena highlight. Ini adalah common. Please highlight. Saya akan tanya, mungkin lah soalan Rotifera. Saya dah katakan certain phylum saya suruh you highlight. Maksud dia you kena tahu nama dia. Ini adalah salah satunya. Kenapa Rotifera ni? Roti. Ingat nama roti? Rotifera ni ada, kadang kita panggil dia rotifer. Selalunya orang panggil dia rotifer. Rotifer ni adalah makanan kepada haiwan ternakan. Orang culture, untuk aquaculture industry, rotifer adalah makanan hidup dalam macam plankton. Orang bagi anak benih-benih ikan, benih-benih tu perlu diberi makan benda hidup, live, bergerak. Salah satunya, dia ada banyak lagi.
Salah satunya adalah rotifer. Kita bagi dia, kita culture rotifer ni, and then kita bagi makan benih-benih ikan. Ataupun benih-benih udang. Orang industri. So, banyak di culture secara industri. Sebab dia adalah makanan kepada benih-benih ikan ke udang ke yang sangat penting. Okey. Dia ada banyak spesies, 1,500 spesies. Ada yang freshwater, ada yang ini. Dia ni adalah plankton actually. Duduk berenang-renang. Shape dia macam ni lah. Okey. Cuma saya nak mention rotifer ni adalah penting kerana dia adalah penting dalam industri aquaculture. Okey, sebagai makanan hidup. Okey, live food kita panggil. Rotifer. Satu lagi phylum. Ingat ini grup semua ni adalah grup apa? Grup pseudocoelum. Okey. Rotifer shape dia macam ni lah. Lebih kurang 1 cm saiz dia. 1 cm ataupun 2 cm saiz dia. Okey, shape dia macam ni. Susah nak cakap dia ni. Ini apa ni? Ya Allah, hai, rupa macam ni apa ni? Yes, ada phylum lain. Ada phylum, bukan spesies. Phylumnya lain. Ni. Saya expose saja. Macam-macam. Ada lagi. Okey. Satu lagi grup yang you have to know. Nematoda. Nematoda, bahasa saintifik dia, bukan, bahasa biasa dia, bahasa perubatan, cacing gelang. Rasa saya. Pernah dengar tak? Ini adalah well-known parasite. Macam cacing pipih tadi. Dalam perubatan, nematod akan dia ajar dengan detail. Sebab dia adalah jenis parasite yang common dalam manusia dan juga binatang lah. Okey. Lebih banyak lagi spesies dia, iaitu beribu-ribu spesies. Berbelas ribu spesies. Okey. Mostly yang jenis parasite tadi. Tetapi dalam kes ni, dekat marine maksud saya dia bukan parasite, dia hidup bebas lah. Dan dia bersaiz kecil. Dan dia adalah jenis Myobenthos. Iaitu duduk dalam sedimen yang lalu celah-celah tadi. Dan yang utama lagi statement ni, ingat statement ni, dia adalah Myobenthos paling dominan. Kalau kita ambil Myobenthos tu, 90% adalah dia. Nematod. Tapi nematod ni bukanlah nematod medical punya nematod. Bukan cacing gelang yang itu. Tetapi nematoda ni satu phylum yang penting. Yang you kena tahu. Nama dia pun you kena hafal lah. Macam rotifera tadi. Nematoda juga penting dalam benthic organism. Benthic animals. Okay. Satu lagi you kena tahu, dia ada keunikan dia. Worms ni. Worms ni kalau kita tengok, you boleh buka dekat YouTube banyak. You type nematode, berlawak lah ni. Dia bergerak, dia tak macam worm yang lain. Dia macam macam apa, ekor cicak yang putus. Bergetar je dia bergerak. Okey. Apa ni? Dan badan dia sangat licin. Sangat licin. Macam tube saja. Dan satu lagi keunikan dia, tak ada dalam haiwan yang lain. Ni selalu pernah favorite juga soalan dalam exam. Iaitu sistem saraf dia. Dalam mana-mana haiwan yang ada sistem saraf dan sistem otot, kita nak bergerak ni, mestilah ada saraf.
saraf yang inform otot kita supaya relax dan contract. Kan? Mestilah nerve yang ada signal bagi otot kita respon supaya macam ni ke, macam tu ke, macam ni ke, macam ni. Ada nerve yang bagi arahan kita buat benda tu. Kan? You dah belajar benda tu. So, kalau kita lihat nerve dia daripada otak ke nerve system tu akan dendrite. Ingat lagi ada axon and dendrite. Dia akan pergi menuju ke otot tu. Itu common. Tetapi this time dunia terbalik. Nerve tu duduk saja, tak ada branch, tetapi otot tu yang ada branch. Otot tu pergi ke nerve. Dia macam ni tadi ni. Otot ni dia ada branching kat sini, pergi ke nerve pada bahagian nerve tu di sepanjang badan dia. Macam ni. Mana nerve? Nerve di tengah, otot ni yang bercabang-cabang pergi ke nerve. Boleh imagine tak? Yang lain selalunya you belajar nerve yang bercabang. Nerve yang bercabang-cabang pergi ke otot. Tapi this time terbalik. Very unique dalam nematode. Otot-otot dia yang bercabang pergi ke central nerve cord. Terbalik. That is uniqueness dalam nematode. Saya pernah tanyalah soalan ni. Bukan setiap tahun tapi pernah ada soalan. Siap ada short note lagi. Apa yang istimewanya nematode ini? Okey? Dah habiskan juga. Okey, seterusnya. Boleh saya habiskan? Ada kelas ke? Boleh, Prof. Okey, saya habiskan juga kelas malam ni. Saya nak habiskan. Coelomate. Tadi pseudo-coelomate. So, sekarang ni coelomate. So, saya rasa kumpulan yang lebih-lebih maju tu semuanya dalam coelomate. Termasuklah rupa-rupa cacing. Ada beberapa filem cacing yang berbentuk cacing, worm-like, tetapi coelomate. Yang advance. Okey, kita nak saya rasa saya akan patah balik kepada slide asal. Ini tadi. Apa yang membezakan coelom without coelom or pseudo-coelom dengan coelomate? Okay. Kalau ini warna putih tu tak ada. Okay. Sebab saya kata tadi, barang-barang kita shopping tadi letak dalam satu bag, plastik bag. Okey, manakala yang advance ni, coelom ni, macam saya buat analogi tadi. Kita bungkus semua barang-barang kita and then kita masukkan dalam. So banyak plastik-plastik bag dalam satu plastik besar. So rongga-rongga in between plastik-plastik kecil dalam tu adalah coelom. Sebab maksud coelom mestilah dia membaluti organ. Organ adalah mesoderm. Organ dalam adalah mesoderm. Kalau lihat kat sini, ni sini, nampak sini. Yang warna putih tu coelom. So, coelom hanyalah berada di antara sel tisu mesoderm saja. Tengok sini. Mesoderm saja. Sebab dia membaluti dan juga sini. Tetapi dalam pseudo-coelomate, ni pseudo-coelomate sini, you nampak sini. Tengok yang kuning tu. Kuning, sini kuning. Kuning sini dibaluti oleh rongga ni. Tetapi kuning sini juga dibaluti oleh merah.
So rhombosilum yang putih ni. Rhombosilum tidak akan membaluti endoderm. Rhombosilum tidak membalut endoderm. Dia hanya balut mesoderm saja. Dia ada di antara adalah dalam di celah-celah mesoderm saja. Okey. Boleh beza tak? Saya tak tahu lah ni. Ini adalah cross section untuk kamu replay balik slide saya. Tengok yang ni untuk membezakan tiga-tiga jenis tadi. So kita pergi kepada coelomate. Dia akan macam ni. Yang coelom. Okey. Dia ada so antara lapisan endoderm ectoderm akan ada mesoderm. Antara endoderm juga ada mesoderm. So rhombosilum tu tak touch endoderm dan tak touch endoderm. Tak touch ectoderm dan tidak touch the endoderm. So dia hanyalah duduk di celah-celah mesoderm. Sebab dia sebenarnya membalut organ-organ. Iaitu organ mestilah ni macam ni. Ni otot kan. Dia duduk balut sini. So mesoderm, sel-sel mesoderm semua yang merah-merah ni. Yang merah-merah ni. Yang putih ni lah ada ini. Okay. Just faham setakat tu lah. Kita bukan belajar medical dan tetapi just nak bezakan, you have to faham juga apa beza sebab dia triploblastik. Ectoderm, mesoderm, endoderm. You kena faham juga sikit sebanyak. Okay? So, ini adalah nak grouping haiwan-haiwan ni. Haiwan ni mempunyai karakteristik ni. Okay? So, grup yang coelomate, ada rhombosilum ni, adalah yang pertama, Sipuncula. Sipuncula juga adalah common, banyak spesies, dan ada yang commercial. Ni adalah saya tengok dekat mana ni. Daripada luar negara. Mungkin untuk diberi, ni biasanya juga untuk makanan. Saya tak pasti dimakan oleh manusia ke tidak. Tetapi biasanya untuk aquaculture. Okey. Ni saya ambil gambar ni dijual di Vietnam. Sometimes they call it peanut worm. Macam bentuk peanut, macam kacang-kacang. Sometimes tak ada pun rupa kacang. Dia panjang je. Macam ni. Cacing ni. Ni worm, we call it Sipuncula. Quite common. Quite common maksud saya, kalau kita ambil sampel, ada je dia Sipuncula ni. Kalau saya bawa you bawah pergi tepi pantai, selak-selak batu tepi pantai, ada je dia. Senang jumpa Sipuncula ni. Saiz dia lebih kurang 1 cm, 2 cm macam tu. Okay. Nama dia peanut worm. Ini ingat ini dah grouping the real coelom. Ada rhombosilum yang sebenar. Okay. So worm juga. Cacing lagi. Satu lagi Echura. Saiz dia lebih besar lah ni. Ada juga di saya rasa setengah-setengah di China apa semua dibawa makan saya rasa ni. Saiz dia agak besar. Okay. So ini bronok ke? Sorry? Ya, ini bronok ke? Bukan. Bukan. Oh, you tahu bronok Nanti masuk dalam lecture selepas ni ada bronok. Bronok is Echinodermata. Bronok tu sea cucumber. Ini bukan sea cucumber. Ini worm. Group worm. Bukan satu phylum. Phylum khas. Echura saja nama dia. Okay. Saiz dia besar. Saiz dia beberapa cm. Okay.
Satu lagi filem Pogonophora. Dulu dipanggil letak dalam apa tu? Annelida, tetapi dia letak dalam, ada setengah buku letak dia dalam satu filem lain. Sebab ada ciri-ciri unik dia. Beard worm. Worm yang ada beard. Pogonophora. Dia ada tube. Mostly ada tube. Mostly duduk dalam tube. You boleh buka YouTube juga. Banyak ni. Unik dia apa? Dia ada keunikan. Iaitu worms without mouth. Dia tak ada mulut langsung. So macam mana dia nak makan? Macam mana nak makan? Orang cek-cek, memang pelik. Haiwan ni sangat strange. Banyak yang dijumpai di kawasan yang sangat dalam, iaitu di tengah-tengah lautan Atlantik, Pasifik. Kapal selam turun. Orang dulu-dulu orang ingat di laut-laut yang dalam ni beribu meter ataupun berkilometer dalam dia, tak mungkin ada hidupan. Sekali dia orang pergi, penuh hidupan. Macam-macam ada hidupan. Boleh buka YouTube. Berkilometer, 4 kilometer, 5 kilometer orang pergi. Ada satu komuniti yang dibuat daripada ni. Worm ni penuh. Lepas tu tepi-tepi tu ada udang, ada macam-macam ada. So, beribu meter, tak ada cahaya langsung tak ada cahaya, still ada banyak haiwan. Okey, salah satunya adalah ini, Pogonophora. Okey. Nama dia tak silap saya Vestimentifera. Tak payah ingatlah nama tu. Shape dia macam ni. You boleh buka YouTube. Very nice. Sebab dia tak ada, dikatakan dia tak ada mulut dan salur apa ni? Penghandaman. Tak ada. So macam mana dia makan? Direct. Dia ada bakteria di dalam ni. Dalam tube ni. Ada bakteria yang melakukan kemosintesis. Pernah dengar kemosintesis? Benar. Dia macam juga fotosintesis. Fotosintesis melakukan inorganik jadi organik dengan ada cahaya matahari kan? Dengan ada cahaya matahari, ada kloroplas, and then jadilah berlaku fotosintesis. Iaitu nak convert inorganik kepada bahan organik. Itu adalah fotosintesis. Tetapi proses conversion ini juga dilakukan oleh kemosintesis. Secara kemosintesis. Tanpa ada cahaya, boleh dia convert inorganik jadi makanan, glukos, whatever. Okay? So, di dalam ini, you type keyword, kemosintesis, dan juga Pogonophora or tak ada kat sini. Very nice. Kalau you siapa yang minat, dia unik. Vestimentifera, saya sepatutnya masuk sini. Vestimentifera. Dia beard worm ataupun you type je beard worm ni adalah ni. Dia ada bakteria yang melakukan kemosintesis ni, and then convert kepada glukos dan juga bahan organik dan terus diserap. Dia macam simbiosis. Unik untuk worm ini. Okey. Bukanlah common pada tempat biasa. Saya tak pasti ada ke tidak di Malaysia lah. Sebab ni very deep water. Okey. Satu lagi agak sedikit spesies dia, Hemichordata ataupun acorn worm. Ini filem Hemichordata. Bukan chordata, Hemichordata nama dia. Okey.
Satu ni, saya just expose sajalah. Ada satu lagi phylum macam worm juga. You perasan semua haiwan-haiwan ni macam worm tapi phylum lain-lain. Okay. Ini saya rasa you boleh bacalah peranan marine worm. Biasanya dalam banyak sangat worm ni. Marine worm kita belajar dia sebenarnya ada satu lagi worm phylum yang saya tak masukkan sini. Marine worm yang saya belum masukkan dalam grup ni. Celumet, saya dah masuk Acura, Pogonophora dan Hemicodata. Dia ada satu lagi yang besar, iaitu Annelida. Pernah dengar Annelida? Annelida. Pernah. Annelida pun saya tak akan sentuh cacing darat, cacing tanah. No, kita tak sentuh cacing tanah. Dia ada many things yang jauh lebih banyak daripada cacing tanah. Banyak jenis, banyak rupa yang kita panggil Polychaeta. Saya reserve Polychaeta untuk satu lecture khas sebab dia sangat banyak. Okey? Hari ini phylum-phylum yang kecil-kecil lah. Polychaeta sebab dia paling dominan dalam paling banyak. Nanti kita kena satu lecture khas untuk Polychaeta dan Annelida. Okey? Peranan ni you boleh baca lah nota sedikit. Kenapa banyak sangat worms dalam laut? Dalam laut dan lebih kepada dalam sedimen. Dan banyak jenis, banyak phylum, banyak spesies dah tentu. Apa peranan dia? Worms. Yang pertama dikatakan untuk sedimen kita dalam laut, dia bertimbun-timbun berjuta tahun. Tumbuh-tumbuh. Tebal sedimen dalam laut. Berjuta tahun. Start sebelum dinosaur wujud lagi dah ada berkumpul benda ni dekat dalam laut. Jadi dikatakan worm ini memainkan peranan untuk recycle nutrien. Sebab nutrien dalam laut dah terkumpul, dia terenak di dasar. Jatuh ke dasar, berlapis-lapis. So dia kawan ni guna untuk recycle yang dah lapisan bawah tu boleh naik atas. So nutrien tu available dalam laut semula. Okey, itu salah satu peranan dia. Satu lagi adalah dia sebagai makanan. Especially kepada ikan-ikan dasar. Kita panggil demersal fish. Fish di dasar ni kalau kita snorkeling ada masa, you tengok dia duduk makan tanah. Kenapa ikan ni duduk gigit tanah? No, dia tak gigit tanah. Dia makan haiwan-haiwan ni. Okey, ini bagi ikan yang di dasar lah. Kalau ikan yang macam tenggiri ke, ikan selar ke, tak adalah dia duduk di atas. Ni ikan-ikan yang di dasar yang nampak dia makan tanah je. No, dia tak makan tanah, dia makan haiwan-haiwan di dalam tanah. Alright. Sangat penting. Satu lagi adalah Myobenthos. Dia komponen penting dalam Myobenthos. Kebanyakannya bentuk worm. Especially kalau Myobenthos nematodes. Paling banyak saya dah mention tadi. Yang unik tu ini cacing gelang apa. Dan satu lagi Polychaeta. Polychaeta ni besok, lecture besok. Dia juga banyak dalam sedimen. Okey. Ini sedikit nota lah. Nanti saya akan sentuh mengenai Polychaeta malam besok. Okeylah, saya dah ambil you 1.5 jam dah. You all dah mengantuk. Saya pun penat tak hilang lagi. Kita jumpa pagi besok Kan? Yes, Pukul Prof. 8 besok. Pukul 8. Okey, pukul 8 kita jumpa lagi.
Ada apa-apa soalan? Ada. Tak tahu nak tanya apa. Kalau tak ada, tak apa. Boleh simpan, besok boleh. Saya stop sampai sini dulu. Kita jumpa pagi besok. Okey? Okey, Okey, Prof. selamat malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof.